Okey, apa yang berlaku dengan Yusuf alaihissalam? Seorang ayah terpisah dengan seorang anak. Ini sebuah tragedi, bukan? Tapi kamu cuba bayangkan, jika dia tidak pernah diculik, dia tidak akan pernah berada di dalam perigi itu, kan? Sekiranya dia tidak pernah berada di dalam perigi itu, dia tidak akan pernah dijumpa orang dan dibawa ke negeri Mesir sebagai hamba, kan? Sekiranya dia tidak pernah berada di Mesir, dia tidak akan pernah meningkat dewasa di sana dan dimasukkan ke dalam penjara pula. Sekiranya dia tidak pernah berada di dalam penjara itu, dia tidak akan pernah bertemu dengan dua lelaki yang dia jumpa di dalam penjara, di mana mimpi mereka berdua ditafsirkannya. Jadi dia tidak akan pernah bertemu dengan dua orang itu dan salah seorang dari mereka pula dapat teruskan hidupnya dan pergi kepada raja. Dan jika itu tak terjadi, ketika raja melihat mimpi yang aneh, orang itu tidak akan berkata, "Tunggu kejap, wahai raja. Saya kenal seseorang yang dapat membantu mentafsirkan mimpi kamu." Dan jika itu tidak pernah berlaku, dan anda semua tahu kan pasal apa mimpi itu? 7 tahun hasil yang baik dan lumayan di negara itu. Dan 7 tahun tidak akan ada tanaman. Tidak ada hasil apa-apa pun. Hasil tuai zero untuk 7 tahun kemudian, kan? Orang semua di situ akan mati kelaparan, betul? Satu bencana kebuluran, betul tak? Sekiranya Yusuf alaihissalam tidak berada di dalam penjara itu dan kemudian dibawa keluar untuk mentafsirkan mimpi itu pada masa itu, akan ada krisis ekonomi, krisis kewangan, krisis sosial, krisis politik juga di negara itu, kan? Dan dari situ ratusan ribu kanak-kanak akan mati kelaparan. Okey, tengok ni. Seorang kanak-kanak, yakni Yusuf alaihissalam, menderita selama beberapa tahun. Tapi, kerana anak itu menderita, rancangan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyelamatkan banyak lagi keluarga. Beribu mak bapak dari kehilangan anak mereka kerana kebuluran. Dengan terjadinya rancangan bahawa Yusuf alaihissalam mentafsirkan mimpi itu. Dan dia menjadi bendahari untuk menjaga ekonomi sebelum 7 tahun yang teruk itu tiba. Kamu tahu kan kisahnya? Okey, saya mempunyai kawan yang mungkin pernah anda dengar tentangnya, namanya Robert Davila. Saya bertanya kepada cikgu di sini tentang dia, jika dia mengenalinya. Dan dia cakap dia kenal dia. Okey, lelaki itu, dia tidak boleh menggerakkan keseluruhan tubuhnya selain dari wajahnya. Dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya, dia lumpuh. Apa yang pernah dia lakukan untuk layak dapatkan tu? Tidak ada, kan? Tapi berapa banyak orang yang menerima Islam kerana kecacatannya? Berapa banyak orang Islam yang mendengarkan tentang kisahnya itu dan terus cekalkan diri dan balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramai orang yang tidak pernah reti bersyukur dalam hidup walaupun mereka beragama Islam, mereka hanya ada nama sebagai seseorang Muslim dan mengambil keputusan untuk menyerahkan balik hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana lelaki itu sedang terbaring, lumpuh di atas katil. Penderitaannya, keperitannya menjadi sebagai petunjuk bagi berjuta-juta orang yang lain. Anda faham situasi ini? Okey, kadang-kadang kesukaran yang anda dan saya lalui adalah sebenarnya harga yang sangat kecil untuk dibayar, untuk khair yang berganda-ganda. Banyak kebaikannya yang akan datang tiba kepada saya sekarang di dunia atau akan datang kepada saya di akhirat nanti. Atau ia akan datang kepada saya setelah saya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah.